Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas. Okey, baik kelas. Sebelum cikgu mulakan kelas pada hari ini, seperti biasalah, mungkin kamu semua belum kenal cikgu lagi sebab cikgu akan menggantikan Cikgu Yazid. Okey, untuk mata pelajaran Bahasa Melayu, dan tanpa membuang masa, kita akan terus sambung topik kita. Sebelum ni Cikgu Yazid sudah sampai surat 101 dalam buku teks. Jadinya cikgu akan sambung dalam buku teks pada muka surat 102, halaman 102. Okey, baik. Jadinya bagi topik kita pada hari ini, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak kenalkan sikitlah nama cikgu. Okey. Nama cikgu, kamu semua boleh panggil Cikgu Rafi. Cikgu akan menggantikan Cikgu Yazid dalam tempoh 2 bulan lebih kurang macam itu. Jadinya selama 2 bulan, cikgu akan bersama kamu semua, insya-Allah. Jangan segan, jangan malu. Okey? Kalau ada apa-apa masalah, jumpa cikgu, tanya cikgu. Okey? Berkaitan apa sekalipun untuk subjek kita. Okey, baik. Tanpa membuang masa, kita akan terus. Okey, kita akan terus sambung topik yang Cikgu Yazid tinggalkan pada cikgu. Okey, sebelum kita mulakan tajuk pembelajaran kita pada hari ini, cikgu sahaja nak pesan pada kamu. Okey, cikgu harap kamu semua dengar dengan teliti. Okey, dengar baik-baik. Okey, okey. Cikgu sebenarnya sangat gembiralah sebab cikgu dapat mengajar kamu semua dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Baik. Sebenarnya cikgu tahu, kamu semua ni, apa yang cikgu dapat tahu, kamu semua seorang murid yang baik. Seorang murid yang baik hati dan luar biasa. Jadi cikgu harap kamu semua pasang telinga apabila cikgu mulakan kelas, apabila cikgu buat kelas. Okey, bukan setakat cikgu je lah. Bukan setakat subjek cikgu je, subjek mana-mana pun. Okey. Lagi satu, cikgu harap kamu semua sebelum memulakan kelas, kamu perlu alas perut supaya kamu lebih bertenaga untuk kelas pada hari tersebut. Okey? Boleh? Okey. Jadinya kita akan mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Jadinya terima kasih. Okey? Untuk semua murid-murid cikgu. Okey, baik kelas. Tanpa membuang masa, okey. Sebenarnya cikgu bagi pesanan tadi bukan saya saja tau. Nampak macam garang. Betul tak? Nampak macam cikgu bagi pesanan tu serius. Tapi sebenarnya pesanan yang cikgu bagi tu sebenarnya ada perkaitan untuk topik kita pada hari ini. Okey. Jadinya apa kelas? Agaknya apabila kamu tengok video cikgu ni, tengok video pembelajaran cikgu, rekod ni, kamu boleh fikir tak apa yang kita nak belajar berkaitan dengan apa yang cikgu pesan sebentar tadi. Okey? Cuba kamu fikir sikit. Boleh tak kamu dapat tak apa yang kamu nak fikir berkaitan apa yang kita nak belajar? Okey? Okey. Okey, cikgu bagi tempoh dalam masa 5 saat. Okey? 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Baik kelas. Macam mana? Jadinya apa perkaitan antara pesanan yang cikgu beritahu tadi dengan topik kita pada hari ini yang kita nak sambung apa agaknya? Okey, baik kelas. Hari ini daripada pesanan yang cikgu beri sebentar tadi, sebenarnya pesanan tu berkaitan dalam pesanan tu, dalam ayat tu, dia ada perkataan-perkataan yang kita akan belajar pada hari ini. Okey? Jadinya tanpa membuang masa, kita akan pergi. Okey? Kita akan pergi berbincang dengan lebih ringkas, padat, dan cikgu harap kamu faham. Okey? Sebab kita bincang ni, kita belajar ni secara ringkas dan umum untuk kamu lebih ingat apa yang kamu dah belajar. Okey? Sebab mungkin cikgu tahu kamu pernah belajar pada tahun lepas. Okey? Jadi cikgu nak ingatkan kamu semula dan cikgu
kita akan belajar sesuatu yang baru pada hari ini. Okey, tanpa membuang masa, cikgu akan share, cikgu akan kongsikan apa yang kita nak belajar pada hari ini. Okey, kelas, tunggu sekejap ya. Okey, baik kelas. Okey, sekarang apa yang ada di hadapan skrin kamu ni berkaitan dengan kata majmuk. Okey? Jadinya pesanan yang cikgu beri tadi bukan pesanan saja-saja. Okey, memang betul pesanan tu untuk cikgu pesan dekat kamu supaya kamu belajar betul-betul. Okey, jangan main-main. Kalau cikgu bagi kerja rumah ke latihan, kamu buat. Jangan main-main. Tapi di sebalik pesanan tu, kita akan belajar berkenaan dengan kata majmuk. Okey? Baiklah. Kita akan pergi slide yang seterusnya. Cikgu harap kamu sentiasa fokus, sentiasa orang cakap jangan sambil lewa lah dengan apa yang cikgu nak terangkan ni sebab penting untuk kamu ni sebab kamu sekarang dah tahun 5. Okey? Okey. Aspek tata bahasa kata majmuk. Cikgu akan sekejap ya. Okey. Sekejap di kelas semua. Okey. Kita akan pergi mengenai topik kata majmuk. Okey. Cikgu highlightkan, cikgu bulatkan kata majmuk. Okey. Kata majmuk mungkin kamu dah belajar pada tahun lepas, tapi secara umumnya cikgu nak ulaskan atau cikgu nak cerita secara ringkas lah untuk kamu ingat semula. Okey, boleh? Boleh kan semua kan? Okey. Jadinya kata majmuk adalah gabungan dua kata atau lebih perkataan yang mempunyai maksud tertentu. Okey. Jadi kat sini ini adalah maksud kata majmuk, di mana kata majmuk ini adalah dua perkataan yang mempunyai maksud yang tersendiri atau maksud yang berbeza. Tapi apabila digabungkan, nampak tak perkataan gabung ni? Apabila digabungkan, dua atau lebih perkataan akan membawa maksud yang tertentu. Maksudnya apabila digabungkan, dia akan berubah menjadi maksud tersendiri. Okey. Seterusnya, cikgu harap kamu dapat ingat semula apa itu kata majmuk. Okey, seterusnya kata majmuk dieja secara terpisah. Macam biasalah, kata majmuk dieja secara terpisah. Tidak boleh bercantum. Sekiranya bercantum, itu adalah kesalahan. Okey, ingat semua, kesalahan. Okey, kita akan pergi kepada contoh-contoh kata majmuk. Okey, secara umumnya untuk kamu ingat semula. Okey, kata majmuk. Okey, kata majmuk ni contoh-contohnya, cikgu ambil 3 je untuk kamu ingat semula. Okey, antaranya adalah jam tangan. Okey, air mata, air batu. Okey, jadinya ini adalah semua contoh kata majmuk. Okey, kita pergi pada jam tangan. Okey. Jam tangan ni, jam adalah satu perkataan yang membawa maksud, dia ada maksud tersendiri. Dan tangan, dia ada maksud tersendiri. Dan ingat tak semula, apa maksud kata majmuk? Kata majmuk adalah apa? Dia gabungan, dia bergabung, betul tak? Dia bergabung. Jadinya apabila digabungkan, jam dan tangan akan menjadi satu maksud, iaitu jam tangan. Dia maksud tersendiri, jam tangan yang kamu pakai selalu, yang ada pakai G-Shock lah, apa Casio lah, apa semua kan, Baby G lah, itu adalah maksud apabila digabungkan. Okey, dapat semua? Okey, simple, senang, betul tak? Mudah. Okey, seterusnya air mata. Air mata pun sama. Air membawa maksud tersendiri atau dia ada maksudnya sebelum kita digabungkan, sebelum kita gabungkan dia. Dan mata pun ada maksudnya sebelum kita gabungkan dia. Tapi apabila kita gabungkan dia semua ni, okey, dia akan bermaksud air mata, iaitu apabila kita menangis, kita akan keluarkan air mata. Itulah maksud apabila kita gabungkan
dua perkataan yang berbeza. Okey? Dapat. Okey. Okey, bagus. Okey, seterusnya sama juga air batu. Dia punya konsep sama juga, dia punya cara untuk kamu faham, air maksudnya berbeza dengan batu, betul tak? Tapi apabila digabungkan akan menjadi satu maksud yang tertentu. Tengok, maksud kata majmuk. Membawa maksud tertentu. Jadinya, apabila digabungkan yang ini, air dengan batu, apabila digabungkan akan menjadi satu perkataan atau maksud air batu yang kamu selalu letak dalam air kalau kamu nak minum sejuk, kalau kamu nak minum macam time waktu panas ke waktu macam kamu dahaga sangat, kamu letak air batu ni. So itu maksud yang tersendiri. Okay? So setakat ini kamu boleh faham. Okay? Cikgu harap benda ni simple untuk kamu ingat semula sebab kamu dah belajar. Okay? Tapi kalau kamu ada sebarang pertanyaan, soalan, kamu terus boleh WhatsApp cikgu atau message cikgu atau call cikgu. Okay? Jangan malu-malu. Okay? Ingat. Okay? Okay, seterusnya kita akan pergi kepada kata majmuk ni terbagi kepada berapa kelas? Okay. Kata majmuk terbagi kepada yang pertama adalah kata majmuk bebas. Okey. Yang kedua adalah kata majmuk istilah khusus. Yang ketiga adalah kata majmuk apa kelas? Okey, kiasan. Jadinya kamu kena ingat kata majmuk terbagi kepada berapa? Ada 3. Kata bebas, istilah khusus, kiasan. Okey. So ini adalah kategori dia atau jenis dia. Okey. Kamu jangan memandai-mandai kamu nak tambah 4 ke 5 ke 6 ke 7 ke 8, jangan. Nanti kalau masa peperiksaan kemungkinan ada berkaitan soalan berapa jenis kata majmuk. So jadinya inilah jawapannya. 3 inilah jawapannya. Okey? Okey. Tak apa, kamu lepas ni kamu boleh tengok semula apa yang cikgu rekod ni untuk kamu jadikan rujukan. Okey. Kita akan pergi kepada seterusnya. Okey, jadinya sebenarnya untuk topik kita hari ini, kita akan fokuskan, kita akan bagi tumpuan berkaitan dengan kata majmuk kiasan. Okey, ingat tak lagi tadi, kata majmuk ada berapa? Ada 3, betul tak? Okey, ada 3 iaitu yang pertama bebas, yang kedua istilah khusus dan yang ketiga adalah kiasan. Jadinya untuk topik hari ini, cikgu nak fokuskan pada kiasan saja. InsyaAllah, sekiranya kamu dah faham kenaan ini, kita akan cuba ulang balik semula daripada awal sampailah apa yang kita dah belajar pada hari ini. Okey? Kita akan ulang semula kata majmuk kiasan, kata majmuk bebas, kata majmuk istilah khusus. Okey? Okey. Jadinya, kata majmuk kiasan ni apa sebenarnya? Okey, kata majmuk kiasan ni, kiasan tu apa? Okey. Kiasan tu adalah dia mempunyai maksud selain daripada maksud sebenar, iaitu dirujuk sebagai simpulan bahasa. Okey, untuk kamu lebih faham, kata majmuk kiasan ni dia merupakan 2 perkataan yang berbeza, tetapi apabila digabungkan dia akan menjadi simpulan bahasa. Okey, kamu mesti pernah belajar simpulan bahasa. Jangan cakap tak pernah belajar. Okey, simpulan bahasa. Okey, jadinya kita akan terus pergi pada contoh untuk kamu lebih faham, untuk kamu lebih cakap jelas faham berkenaan dengan bagaimana boleh terjadinya kata majmuk kiasan ini. Okey, baiklah, kita akan pergi pada contoh pertama. Okey, contoh pertama yang cikgu akan bagi adalah, okey kelas, ini adalah contoh atau membawa maksud kaki. Okey, dan apabila digabungkan akan membawa maksud, apabila digabungkan dengan, maafkan cikgu sebentar tadi, cikgu ada salah sikit. Okey, apabila kita menggabungkan maksud kaki dengan ayam,
Ini gambar ayam kan. Okey, jadinya kata majmuk kiasan yang akan diperolehi apabila digabungkan kedua-dua maksud ini akan menjadi, kamu nampak tak? Ini adalah gambar di mana kanak-kanak sedang bermain tetapi dia tidak memakai selipar atau kasut. Jadinya maksud di sini adalah daripada kedua-dua gambar ini apabila dimajmukkan atau digabungkan akan membawa maksud kepada seseorang itu bermain atau berjalan tidak memakai kasut atau slipper. Itulah maksud kaki ayam. Okey? Itu adalah contoh yang pertama. Okey, seterusnya contoh kedua. Okey. Ini adalah buah. Okey? Buah rambutan tapi kita umumkan dia menjadikan buah saja. Okey? Dan seterusnya apabila kita gabungkan dengan tangan, ia akan jadi apa kelas? Okey. Cuba fikir. Cuba kamu fikir sikit. Dia akan jadi apa? Okey. Okey, ya betul. Dia akan jadi buah tangan. Buah tangan adalah simpulan bahasa yang membawa maksud iaitu apabila kita menziarahi orang atau kita melawat orang sakit, kita akan memberi hadiah. Hadiah ni dalam bentuk apa jua. Okey, apa jua, tak kisahlah apa jua. Yang penting dia adalah hadiah atau kita boleh panggil sebagai buah tangan, iaitu simpulan bahasa ni. Okey, itu adalah contoh kedua. Okey, kita dah pergi contoh pertama, kita dah pergi contoh kedua. Okey, cikgu harap kamu faham dan jelas. Okey. Okey, contoh yang terakhir. Agaknya apa? Ini apa kelas? Ini adalah gambar yang membawa maksud makan. Okey? Makan. Jadinya apabila maksud makan ini digabungkan dengan maksud apa? Maksud gambar ini apa? Apa? Maksud gambar ini adalah angin. Betul tak? Ini adalah angin. Maksud gambar ini adalah angin. Apabila digabungkan gambar pertama, maksud gambar pertama ini iaitu makan dan juga maksud gambar kedua iaitu angin akan menjadi kata majmuk kiasan iaitu makan angin, iaitu sebagai simpulan bahasa yang membawa maksud seseorang itu bercuti untuk menenangkan fikiran atau pergi ke mana saja untuk mendapatkan ketenangan. Kira macam seseorang itu macam dia nak santai-santai kat tepi pantai, nak tenangkan fikiran, macam gitulah. Itulah yang membawa maksud kepada kedua-dua maksud ini apabila digabungkan akan menjadi makan angin. Okey. Okey, baik kelas. Jadinya itu adalah contoh-contoh. Okey. Contoh-contoh berkaitan dengan kata majmuk kiasan. Okey. Dan kata majmuk kiasan ni atau dikenali sebagai kata majmuk yang akan menjadi simpulan bahasa. Dirujuk sebagai simpulan bahasa. Okey, dia konsep dia sama juga. Okey, apa yang kamu kena faham, cara dia sama juga. Apa yang kamu kena tahu, dua perkataan atau dua maksud yang berbeza apabila digabungkan akan menjadi satu maksud yang tertentu atau khusus untuk sesebuah maksud tersebut. Okey. So ini adalah contoh-contohnya. Okey, sebenarnya untuk contoh-contoh kata majmuk ni banyak sebenarnya. Okey. Kata lagi-lagi berkenaan dengan kita yang fokuskan untuk hari ini berkenaan dengan kata majmuk kiasan. Contoh-contohnya adalah banyak sekali. Okey. Ini adalah antaranya. Okey, cikgu akan bagi contoh. Contoh-contohnya untuk kamu, kemungkinan kamu boleh cakap ingat. Kemungkinan apa yang cikgu cakap ni kamu boleh pernah cakap dengan kawan-kawan ke, pernah cakap dengan keluarga ke. Okey, contoh pertama. Simpul
mati. Contoh kedua, pendek akal. Contoh ketiga, rabun ayam. Contoh keempat, keras hati. Contoh kelima, berat sebelah. Dan banyak lagi contoh-contoh yang kamu kena tahu dan kena faham macam mana dia berfungsi. Okey, baik kelas. Tak apa, kamu jangan risau. Cikgu akan bantu kamu untuk kamu lebih faham lagi berkenaan dengan apa itu kata majmuk kiasan dan apa itu kata majmuk yang sebelum itu kita bincangkan sebentar tadi. Okey? Jangan risau. InsyaAllah, cikgu akan tolong kamu, cikgu akan bantu kamu. Okey, untuk kamu lebih faham kata majmuk. Tata bahasa berkenaan dengan kata majmuk. Okey? Okey, baik kelas. Cikgu rasa sampai sini saja untuk kelas kita hari ini. Okey, berkaitan dengan kata majmuk. Okey. Jadinya cikgu harap kamu semua dapat memahami. Okey. Dapat memahami apa yang cikgu bincangkan pada hari ini, okay, dalam video ini. Jadinya kita jumpa pada kelas akan datang. Okey. Tapi cikgu akan bagi satu soalan kuis, okey, dalam grup WhatsApp kita berkaitan dengan kata majmuk. Okey, soalan kuis ni simple lah. Dia satu permainan kuis yang seronok cikgu rasa. Okey, kamu boleh masuk link yang cikgu akan beri nanti dan kamu akan jawab dalam keadaan yang enjoy, happy masa jawab kuis tu. Okey, itu saja pada cikgu. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari akan datang. Assalamualaikum dan terima kasih semua. Okey, jaga diri baik-baik semua. Okey, stay safe dan jaga SOP semua.